Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu di bawah bidang fiqh, di mana saya akan mengambil satu tajuk, satu unit daripada pembelajaran kita pada hari ini iaitu solat sunat istikharah. Okey, jadi anak-anak boleh rujuk pada buku teks pada muka surat yang ke-90. Okay, baik, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi pada tajuk ini, di mana anak-anak pelajar yang pertama mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan solat sunat istikharah. Okey, itu yang pertama. Manakala yang kedua, anak-anak perlu mengetahui apakah hukum melaksanakan solat sunat istikharah. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Yang mana maksud sunat istikharah, maksud solat sunat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan petunjuk kepada kita. Dan andai kata kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana satu pilihan yang terbaik. Jadi inilah solat istikharah yang perlu kita laksanakan supaya kita dapat petunjuk yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keduanya kita tengok kepada hukum melaksanakan solat sunat istikharah. Okay, bila kata solat sunat istikharah, hukumnya adalah sunat sahaja. Okay, baik, kita terus kepada dalam slide ini membincangkan tentang dalil nakli berkenaan dengan solat sunat istikharah, di mana Jabbar bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mengatakan bahawa berkenaan dengan istikharah, solat sunat istikharah, di mana dalam riwayat Muslim menyatakan bahawa iza hamma ahadukum bil amri falyarka' ra'ataini min ghairil faridah. Okey, yang bermaksud jika salah seorang daripada kalangan kamu gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Dan ini menunjukkan bahawa inilah dalil nakli daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat sunat istikharah. Kita tengok sedikit berkenaan dengan kaifiat menunaikan solat istikharah. Apakah yang dimaksud dengan kaifiat? Kaifiat adalah cara-cara. Cara-cara menunaikan solat istikharah. Cara pelaksanaan untuk kita menunaikan solat istikharah. Okey, yang pertama tak lain tak bukan adalah niat. Yang mana niatnya berbunyi usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku menunaikan solat sunat istikharah rak'ataini, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Kaifiat yang kedua, okey, bilangan rakaat untuk solat sunat istikharah adalah 2 rakaat. Okey, kemudian kita tengok cara pelaksanaannya. Okey, yang pertama, bacaan dalam solat. Bacaan dalam solat di mana pada rakaat yang pertama kita digalakkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian pada setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita teruskan dengan bacaan surah Al-Kafirun. Okey, ini dalam rakaat yang pertama. Okey, manakala dalam rakaat yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita digalakkan untuk membaca surah Al-Ikhlas ataupun mana-mana surah yang anak-anak dah hafal. Tak ada masalah. Okey. Kemudian seterusnya melakukan rukun-rukun yang lain sehinggalah memberi salam. Sama juga macam kita menunaikan solat sunat yang lain. Okey. Kaifiat dia sama saja. Bezanya pada niat, kemudian tujuan dia. Okey. Tujuan istikharah ni adalah untuk meminta petunjuk. Memohon petunjuk daripada Allah SWT untuk memberi ketepatan kepada kita dalam membuat pilihan. Okey. Kemudian akhirnya berdoalah dengan doa yang sesuai. Ada doa dia sebenarnya, tapi awak kena hafal doa tersebut. Tapi andai kata awak tak ingat, tak boleh nak hafal,
Jadi bacalah doa yang mana yang awak ingat yang berkaitan dengan supaya Allah beri petunjuk kepada kita. Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Okey, hikmah, kelebihan apabila seseorang menunaikan solat sunat istikharah. Okey, yang pertama, kan kita tengok Allah akan meningkatkan keimanan kita kerana menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan. Maknanya apa-apa masalah kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk kepada kita yang sebenar-benarnya supaya kita tidak silap dalam melaksanakan uh, apa ni kita tidak silap dalam membuat pilihan. Okey. Okey, seterusnya mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah, terutama dalam membuat keputusan. Didik jiwa kita ni. Kalau nak minta tak lain tak bukan hanyalah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Kemudian yang ketiganya menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang mana kita tahu perbuatan syirik adalah perbuatan yang boleh membatalkan akidah, boleh membatalkan iman kita. Dengan hanya memohon bantuan selain Allah SWT seperti kepada bomoh. Okey. Jadi apabila kita menunaikan solat sunat istikharah ni secara automatik dapat mengelakkan diri kita, dapat menjauhkan diri kita ini daripada melakukan perbuatan syirik. Okey, anak-anak, ini adalah sedikit latihan pengukuhan bagi tajuk solat sunat istikharah. Okey, bagi ustaz, tajuk ni tak adalah sukar bagi semua pelajar. Jadi kita tengok soalan yang pertama, apakah maksud solat sunat istikharah? Kita tahu bahawa solat sunat istikharah dilakukan adalah untuk meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat sesuatu keputusan yang tepat. Okey. Nyatakan hukum solat sunat istikharah. Dan bila nyatakan solat sunat ni tak lain tak bukan, di sini pun dah ada jawapan dia. Apakah hukum solat sunat istikharah? Maka solat sunat istikharah hukumnya adalah sunat sahaja. Okey, nyatakan dalil solat sunat istikharah. Bila dalil tadi seperti mana yang Ustaz jelaskan dalam slide yang ketiga, dalil naqli daripada Rasulullah SAW dalam satu hadis. Itulah dalilnya yang menyatakan bahawa berkaitan dengan solat sunat istikharah. Kemudian yang keempat, jelaskan kaifiat menunaikan solat sunat istikharah. Yang bila sebut kaifiat ni adalah cara pelaksanaan solat sunat. Bermula daripada niat, kemudian bacaan yang pertama apa dalam solat, kemudian rakaat kedua baca apa, kemudian setelah selesai solat kita baca doa. Dan dia ada doa yang khusus. Kalau kita tengok dalam buku teks ada doa yang khusus. Doanya agak panjang. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatil amri, sehinggalah ke akhir doa tu. Dan dinyatakan dalam buku teks, awak boleh rujuk. Okey, andai kata tak ingat sangat doa, okey, mintalah dengan Allah SWT apa yang awak tahu. Apa yang awak nak minta. Okey, kemudian yang kelima, terangkan dua hikmah solat sunat istikharah. Apa hikmah dia? Seperti Ustaz nyatakan tadi, boleh menjauhkan diri seseorang daripada melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Dan yang seterusnya, kita boleh menyatakan bahawa kebergantungan sepenuhnya kita tak lain tak bukan kepada Allah SWT. Yang seterusnya, soalan yang nombor 6 ni, dia lebih kepada soalan kebat. Amalan solat sunat istikharah merupakan antara cara untuk mencari penyelesaian. Kita buat solat sunat istikharah ni nak cari penyelesaian setelah semua usaha kita lakukan. Dah buat semua usaha ni. Akhir sekali apa yang kita nak buat? Last sekali kita buat solat sunat istikharah. Minta petunjuk daripada Allah SWT. Okey. Soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimana solat sunat istikharah dapat membantu pencapaian akademik murid. Bagaimana kita buat solat sunat istikharah tadi, minta petunjuk kepada Allah ni, boleh membantu pencapaian akademik kita. Boleh kita kaitkan dengan kita dah berusaha, kemudian setelah kita berusaha, kita berserah diri kepada Allah SWT. Setelah berserah diri, kita minta petunjuk kepada Allah SWT. Kaitkan.
Jadi, ke-6 soalan ni Ustaz minta kepada semua anak-anak pelajar, tolong jawab dan hantarkan jawapan kepada Ustaz. Sekian sahaja PDPR kita pada hari ini di bawah tajuk solat sunat istikharah. Okey, semoga kita tergolong di dalam golongan yang sentiasa di bawah naungan Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.